Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar murid-murid? Kembali lagi kita dalam kelas online Matematik tahun 5. Okey, untuk kelas hari ini kita nak masuk tajuk selesaikan masalah. Selesaikan masalah bagi koordinat dan nisbah dan kadaran. Okey? Okey. Untuk soalan yang pertama, kita terus je kepada soalan yang pertama. Muka surat, awak boleh buka buku teks muka surat 244. Okey. Kita baca soalan yang pertama. Sata chartes menunjukkan kedudukan tempat bertugas bagi 4 orang pengawas sekolah. Jessica bertugas di pintu masuk A. Jarak Resma bertugas dari Jessica ialah 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Apakah koordinat tempat Resma bertugas? Okey, di sini soalan ni adalah soalan koordinat. Dia nak tahu koordinat tempat Resma bertugas. Okey, dekat sini untuk soalan penyelesaian masalah macam biasa, kita keluarkan dulu maklumat yang terdapat dalam soalan. Okey. Kat sini dia cakap yang ini menunjukkan 4 orang pengawas di sekolah, di tempat mereka bertugas lah. Seorang dekat sini, seorang kat sini, seorang kat sini, seorang kat sini. Sekarang ni dia cakap Jessica bertugas di pintu masuk A. Okey, di pintu masuk A. Okey, kejap. Kita guna yang cikgu dah lukis. Sebab kita tak boleh nak conteng buku teks. Okey, jadi kita guna yang ini. Okey, jadi Jessica bertugas di pintu masuk A kat sini. Okey, jadi dekat sini adalah Jessica. Tulislah biar nampak. Jessica. Okey. Kemudian dia kata jarak Resma bertugas dari Jessica ialah 4 unit mengufuk. 4 unit mengufuk. Mengufuk ni kena ingat sama ada dia atas bawah ataupun kiri kanan. Mengufuk. Okey, mengufuk awak ingat macam ni je lah. Kalau mengufuk bermaksud ia kiri atau kanan. Kiri atau kanan. Nampak tak huruf K ni? Ingat macam tu. K untuk kiri atau kanan. Kalau mencancang, kalau dah mengufuk tu kiri atau kanan bermaksud mencancang ni atas atau bawah. Okey, kalau mengufuk kiri atau kanan bermaksud macam ni. Okey. Dia cakap 4 unit mengufuk. Sekarang ni ada tak ke kiri? Tak ada kan? Bermaksud dia ke kanan. Okey, jadi 1 2 3 4. Okey. 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. 3 unit mencancang sama ada atas atau bawah. Okey, bila atas atau bawah, kat sini bawah tak ada kan? Bermaksud ke atas. 3 unit ke atas. 1, 2, 3. Jadi, dekat mana ni? Maksudnya, Resma ni bertugas di tempat letak basikal. Okey, jadi itulah jawapannya. Mudah je kan? Koordinat ni adalah antara tajuk yang termudah. Okey, ingat ni, mengufuk sama ada kiri atau kanan. Mencancang atas atau bawah. Ke atas atau ke bawah. Okey, ingat yang mengufuk ni je. Awak ingat K. K kat belakang. Jadi kiri atau kanan. Kalau mencancang atas atau bawah. Okey? Okey, selesai soalan yang pertama. Sebelum cikgu terlupa, awak kena ingat juga. Kalau mengufuk kiri atau kanan ni bersamaan dengan paksi X. Okey? Bersamaan dengan paksi X. Paksi X. Okey? Kalau atas bawah ni bersamaan dengan paksi Y. Okey? Okey. Lagi satu, Y ni juga, kalau atas bawah ni juga digelar sebagai lajur. Okey? Okey, kalau nak tulis koordinat, macam mana nak tulis koordinat? Okey, contohnya kita dah tahu dah koordinat Resma berada di tempat letak basikal. Okey, jadi tempat letak basikal ni koordinatnya berapa? Okey, kena ingat
Kalau nak tulis koordinat, mesti ada kurungan. Pembuka kurungan dulu. Kemudian kita tengok pada paksi X dulu. Paksi X. Mesti tulis X dulu baru Y. Okey? Jadi X, kita tengok X dia nombor 5. Bermaksud 5. Okey, lepas tu koma. Koma. Lepas tu baru tulis Y. Okey, kita tengok kat Y dia nombor berapa? Y dia nombor 3. Jadi tulis 3. Lepas tu tutup kurungan. Nak tulis koordinat macam ni. Buka kurungan, tengok paksi X berada di tempat yang keberapa ni, nombor berapa. Kemudian koma. Lepas tu tengok pula paksi Y dekat nombor berapa. Kemudian tutup kurungan. Okey, soalan seterusnya nombor 2. Okey, kita baca dulu soalan. Pada asalnya, jisim bungkusan R dan jisim bungkusan T masing-masing ialah 1 kg dan 4 kg. Herma memasukkan sebiji tembikai susu berjisim 2 kg ke dalam bungkusan R. Hitung nisbah jisim bungkusan R yang terkini kepada jumlah jisim bungkusan R dan T yang terkini. Okey, macam biasa kita keluarkan dulu maklumat soalan. Okey. Dekat sini dia bagi jisim bungkusan R dan bungkusan T. Okey. Ini kalau ada macam ni bermaksud dia adalah soalan nisbah. Okey. Nisbah. Okey, jadi dia ada bungkusan R dan bungkusan T. Macam mana nak tulis nisbah? Okey, R kepada T. Tulis nisbah macam ni. Ni titik bertindih ni dikira sebagai kepada lah. R kepada T. Okey. Okey, jadi masing-masing ialah 1 kg dan 4 kg. Okey, bila ada perkataan masing-masing bermaksud macam ni. Kalau bungkusan R dan bungkusan T bermaksud 1 kg ni untuk R dan sama 4 kg untuk T. Okey, jadi dekat sini bungkusan R ialah 1 kg kepada bungkusan T 4 kg. Okey. Ini maklumat yang kita dapat daripada soalan. Okey, kemudian dia masukkan sebiji tembikai susu berjisim 2 kg ke dalam bungkusan R. Bermaksud sekarang 1 kg ni dekat bungkusan R ni dia dah tambah lagi 2 kg. Okey, jadi kita tambahkan dengan 2 kg kepada masih lagi 4 kg. Okey. Jadi dia nak sekarang ni hitung nisbah jisim bungkusan R yang terkini, okey, kepada jumlah jisim bungkusan R dan T yang terkini. Okey, jadi dekat sini dia nak macam ni. Soalan dia nak R yang terkini tu bermaksud selepas kita tambahkan 2 kg tembikai susu tadi. Okey, dan dia nak jumlah bungkusan R dan T bermaksud dia nak R tambah T yang terkini. Okey, dia nak R tambah T yang terkini. Maksudnya ini jawapan yang kita kena cari. Okey, sekarang ni R yang terkini maksudnya selepas dia dah tambah 2 kg. Kat sini 1 tambah 2 kg bersamaan dengan 3 kg. Okey, 3 kg kepada R yang terkini bermaksud 3 kg ni tambahkan dengan T. T yang terkini 4 kg lah. Masih 4 kg sebab tak ada tambah apa-apa kan. Jadi 3 kg kepada 3 tambah 4, 7 kg. Okey, lagi satu, kalau nisbah, dia dekat nisbah ni kita tak perlu tulis unit. Okey, unit tak payah tulis. Jadi jawapan kita 3 kepada 7. Okey. Senang juga kan? Okey, nisbah dan kadaran juga antara tajuk yang mudah. Yang tak susah pun berbanding dengan tajuk-tajuk yang lain. Okey, awak cuma kena fahamkan soalan je betul-betul. Okey, awak cuma perlu untuk fahamkan soalan. Okey, itu sahaja. Lepas tu awak keluarkan maklumat dan awak selesaikan. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Nombor 3. Okey, kita baca soalan dulu.
Setiap hari, Encik Lau memandu kereta dari rumah ke pejabat sejauh 36 km. Dia menggunakan 3 liter petrol untuk perjalanan sehala itu. Berapakah jarak dalam kilometer yang dilalui dengan 40 liter petrol? Okey, kalau soalan ni bermaksud, soalan ni dia nak soalan kadaran. Okey, dia nak cari kadaran. Okey, yang ini melibatkan nisbah juga. Kalau soalan yang jenis macam ni, awak kena keluarkan maklumat dengan cara yang macam ni. Okey, awak buat nisbah sendiri. Okey, dia ada 2 cara. Untuk selesaikan soalan ni ada 2 cara. Okey, kita tengok dulu cara yang pertama. Okey, cara yang pertama. Okey, kita keluarkan dulu maklumat dari soalan. Okey, 3 liter kepada, okey, 40 liter. Okey, jadi 3 liter ni, dia cakap, Encik Lau ni memandu kereta dari rumah ke pejabat sejauh 36 km dan menggunakan 3 liter petrol. Jadi untuk 3 liter ni, dia boleh bergerak sejauh 36 km. Okey, sekarang ni dia tanya, berapakah jarak kilometer yang dilalui dengan 40 liter petrol. Jadi kat sini, 36 km kepada berapa kilometer? Sebab kita tak tahu dengan 40 liter petrol, dia boleh bergerak sejauh berapa kilometer. Kita tak tahu. Jadi awak keluarkan maklumat macam ni supaya awak nampak apa permasalahannya, apa yang perlu kita cari. Okey? Okey, jadi bila dah keluar macam ni, okey, dia ada 2 cara. Satu cara, awak kena congak sifir. Okey? Congak sifir. Macam mana congak sifir ni? Maksudnya, awak kena hafal sifir lah. Kena congak sendiri. Okey, kat sini, 3 liter boleh bergerak sejauh 36 km. Okey? Jadi, 3 darab berapa sama dengan 36 km ni? Cuba fikir. 3 darab berapa sama dengan 36 km? Darab 12. Okey, darab 12. 3 darab 12 bersamaan dengan 36 km. Okey, ini bermaksud 40 ni kena darab juga dengan 12 untuk dapat jawapan sejauh mana, sejauh berapa kilometer ni. Okey, jadi 40 darab 12. Okey, 2 darab 0, 0, 2 darab 4, 8. 1 darab 0, 0, 1 darab 4, 4. Okey, jadi kita tambahkan 0, 8, 4. Bermaksud jawapannya ialah 480 km. Okey, ini jawapannya. Mudah tak? Mudah kalau awak hafal sifir. Jadi kena hafal tak sifir ni? Mestilah kena kan? Sebab sifir ni berguna untuk awak pada masa akan datang sekalipun. Okey? Tapi tak apa, kalau awak lemah dalam sifir, awak boleh guna cara yang kedua. Tapi awak kena hafal langkah dia lah. Okey? Okey, jom kita tengok cara yang kedua. Okey, cara yang kedua masih juga menggunakan maklumat, kena tulis dan keluarkan maklumat macam ni. Okey, 3 liter kepada 40 liter, 36 kilometer kepada berapa kilometer? Okey? Okey, ini adalah maklumat daripada soalan. Okey? Cara yang kedua, awak kena ingat macam ni. Awak kena ingat macam ni. Atas dengan bawah bahagi, tepi darab. Awak kena ingat macam tu. Atas dengan bawah bahagi, tepi darab. Okey? Yang ini bahagi, atas dengan bawah bahagi, tepi darab. Boleh faham dah macam ni? Okey, cikgu terangkan. Pastikan kalau awak nak keluarkan maklumat dan tulis macam ni, pastikan soalan kena ada unit
dua maklumat unit yang sama, contohnya macam 3 liter dan 40 liter, unit yang sama kan? Dan dalam soalan dia bagi maklumat tu. Okey? Jadi awak tuliskan bersebelahan dan berada di bahagian di baris atas. Okey? Untuk maklumat unit yang ada satu je maklumatnya, okey, yang satu lagi kita kena cari, awak tuliskan di bahagian bawah, di baris bawah. Macam ni lah. Okey? Liter dengan liter dalam soalan ada maklumat kan? Ada dua dia bagi. Jadi 3 kepada 40. Yang bawah ni hanya dua unit yang sama juga. Tapi satu kita kena cari, satu maklumat yang diberi. Jadi kena tulis macam ni lah. Pastikan yang atas mesti ada dua maklumat yang soalan bagi, kat bawah satu sahaja maklumat yang soalan bagi. Satu lagi kita kena cari. Okey? Jelas? Okey, bila dah macam tu, bila awak dah keluarkan maklumat daripada soalan macam ni dengan format yang macam ni, awak kena ingat pula atas bawah ni bahagi, tepi ni darab. Okey, dan pastikan bawah bahagi atas. Bawah bahagi atas. Bukannya atas bahagi bawah. Bukannya 3 bahagi 36. Itu salah. Kena buat 36 bahagi 3. Okey? Jadi tulisnya macam ni lah. 36 bahagi 3. Ingat per ni adalah bahagi. Per ni sama dengan bahagi. Jadi 36 per 3 bahagi 3 darab 40. Macam ni jadinya. Okey? Macam ni. Jadi yang ini awak kena selesaikan lah. Awak selesaikan yang ini. Okey. 3 dengan 40 boleh potong? Tak boleh. Okey, sebab 40 tak ada dalam sifar 3. Okey, kita tengok pula. 3 dengan 36. Ada tak? Boleh potong tak? Boleh kan? Sebab 36 ada dalam sifar 3. Okey, jadi 3 ni akan jadi 1. 36 akan jadi 12. Okey, jadi 12 darab 40. 12 darab 40 samalah dengan yang atas ni. 40 darab 12 kan? Jadi 12 darab 40 bersamaan dengan 480 km. Jawapan sama tak? Sama kan? Okey, jadi dua cara. Sama ada cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Okey? Ikut pada kemampuan awak dan mana yang awak rasa lebih mudah. Jadi awak kena fikir sendiri cara yang lebih mudah untuk awak dan awak gunakanlah cara tu. Okey, kita cuba tengok lagi satu soalan. Dekat muka surat 247 ni, nombor 3. Okey. Okey, kita cuba tengok nombor 3. Okey, kita baca soalan. Okey, Adira menggunakan 2 cawan gula perang dan 5 cawan tepung untuk membuat sejenis biskut. Berapakah cawan gula perang yang diperlukan untuk 15 cawan tepung? Okey, dekat sini ada dua maklumat unit yang sama iaitu cawan tepung. Nampak tak? Dia bagi 5 cawan tepung, 15 cawan tepung. Bermaksud kat sini ada 2 unit yang sama dan ada maklumat. Lagi satu adalah 2 cawan gula perang dan satu lagi yang perlu kita cari, berapakah cawan gula perang? Nampak? Jadi, soalan yang macam ni kita kena tulis format yang macam tadi. 2 unit yang ada maklumat kita tulis di baris atas. Okey? Di baris atas. Okey, jadi tadi dia kata 2 cawan gula perang dan 5 cawan tepung. Okey, 5 cawan tepung. Lepas tu dia tanya berapakah cawan gula perang untuk 15 cawan tepung. Jadi cawan tepung, 2 maklumat yang ada ni kita kena letak di baris yang atas. Okey, bermaksud kita tulis macam ni. 5 cawan tepung. Kita tulis 5 tepung je lah. Okey, 5 cawan tepung kepada 15 cawan tepung. Okey. Kemudian untuk 5 cawan tepung tu dia gunakan 2 cawan gula perang. Okey, 2 cawan gula perang. Bermaksud mesti bawah
tepung ni, cawan tepung ni. 2 cawan gula perang. Okey, kita tulis gula je lah. Kepada berapa cawan gula perang. Okey, kat sini boleh faham kan? Macam mana kita keluarkan maklumat. Pastikan unit yang sama dan 2 maklumat yang dapat daripada soalan bagi unit yang sama ni letak di baris yang atas. Okey, bagi unit yang sama tapi hanya ada satu maklumat sahaja daripada soalan, kita letak di baris yang bawah. Tapi awak kena pastikan jugalah. Pastikan 2 gula cawan perang berada di bawah 5 cawan tepung. Sebab ini nisbah dia. Okey, dia gunakan 5 cawan tepung dan 2 cawan gula perang untuk buat sejenis kuih. Kalau untuk buat kuih yang sama tu, dia gunakan 15 cawan tepung, berapa cawan gula perang yang dia guna? Macam itulah soalan dia kan. Okey, jadi kalau macam ni, boleh tak kita gunakan untuk cara yang pertama? Boleh tak agak-agak? Boleh kan? Macam mana pula boleh? 5 darab berapa sama dengan 2? Okey, sebenarnya untuk cara yang pertama, bukannya setakat awak pandang bawah. Awak boleh juga pandang tepi. Okey, 5 darab berapa sama dengan 15? Darab berapa? Darab 3. 5 darab 3 sama dengan 15. Bermaksud 2 darab 3 juga untuk dapatkan berapa cawan gula ni. Okey, jadi 2 darab 3 bersamaan dengan 2, 4, 6. Jadi 6 cawan gula perang. Ni jawapannya. Okey, ini adalah untuk cara kita guna cara yang pertama. Okey, jom kita buktikan guna cara yang kedua. Sama tak jawapan? Okey, kita tulis balik, keluarkan maklumat. Okey, 5 cawan tepung kepada 15 cawan tepung. Okey, 2 cawan gula perang kepada berapa cawan gula perang? Okey, ingat atas bawah bahagi tepi darab. Okey, atas bawah bahagi tepi darab. Dan pastikan bawah yang bahagi atas, bukannya atas bahagi bawah. 2 bahagi 5. Okey, jadi tulis 2/5. 2 bahagi 5 darab 15. Nampak? 2 bahagi 5 darab 15. Okey, jadi dekat sini 5 dengan 15 boleh potong? Boleh, sebab 15 ada dalam sifar 5. Jadi 5 ni akan jadi 1, 15 akan jadi 3. Okey, jadi 2 darab 3. Sama tak? 2 darab 3. Jadi sama dengan 6 cawan gula perang. Okey, macam tu je jawapannya. Macam tu je cara penyelesaian soalan ini. Okey, jadi senang tak? InsyaAllah senang je. Okey, awak semua mesti boleh. Yang penting awak kena fahamkan soalan dan fahamkan apa yang kita perlu cari. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu doakan semoga kita semua dilindungi daripada wabak penyakit yang berbahaya seperti COVID-19 ni. Okey, semoga Allah melindungi kita semua dan kita semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat sahaja, insya-Allah. Bagi yang mungkin sekarang sedang sakit ataupun kurang sihat, cikgu doakan semoga semuanya segera sembuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.